sambutan. Kerana hari ini dapat bersama-sama Muhammad Datuk untuk kita buat PC bagi sambutan SOP sambutan Tahun Baru Cina bagi tahun 2022. Kami baru aja habis kabinet, itu yang saya minta maaf lah. Kami minta maaf kerana saya tahu tuan-tuan dah tunggu lebih 1 jam. Terima kasih banyak. Hari ini kita nak umumkan SOP bagi pembukaan rumah ibadat selain daripada SOP bagi sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun 2022. Dan saya ingin memaklumkan, Muhammad Datuk ada kopi Okay. Saya ingin memaklumkan semua SOP yang akan terpakai. Yang pertama ialah termasuk SOP pembukaan rumah ibadat selain daripada Islam dalam tempoh PPN Fasa 4. Yang kedua ialah SOP MKN, Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 4 di bawah bahagian aktiviti sosial. Dan di bawah peraturan AM yang kita akan edarkan kepada semua nanti di bawah peraturan AM bagi tanggungjawab pihak pengurusan rumah ibadat selain daripada Islam. Pada hari ini kita bincang tentang SOP sambutan Tahun Baru Cina dan dia melibatkan tokoh-tokoh. Kita ada letakkan, saya sebutkan apakah tanggungjawab pihak pengurusan rumah ibadat selain daripada Islam, tokoh di bawah peraturan AM. Dan lepas ni kalau saya sebut lagi tanggungjawab pihak pengurusan, maknanya terpakai dengan apa yang telah yang akan saya sebutkan sekarang. Yang pertama, pihak pengurusan rumah ibadat selain daripada Islam perlu mengawal memantau perkarangan rumah ibadat tokoh. 1. Buka kaunter saringan kesihatan di pintu masuk untuk buat pemeriksaan suhu badan bagi kesan gejala dan sebagainya. 2. Memastikan hanya penerima vaksin lengkap sahaja boleh dibenarkan masuk dengan membuat semakan kepada sijil digital vaksinasi COVID-19 penganut. 3. Untuk merekodkan dengan menggunakan aplikasi MySejahtera ataupun rekod kehadiran secara manual kepada mereka-mereka yang tidak ada handphone yang boleh kita downloadkan apps MySejahtera. Dan yang keempat, sediakan hand sanitizer dan sebagainya. Itu adalah perkara biasa dan mewajibkan pemakaian mask. Dan bagi tanggungjawab kepada penganut pula di rumah ibadat selain daripada Islam Tahun Baru Cina Tokong, penganut perlu memastikan peraturan SOP seperti berikut. Yang pertama, setiap individu diwajibkan mengimbas QR code MySejahtera ataupun menulis secara manual dalam buku pendaftaran yang akan disediakan oleh pihak pengurusan rumah ibadat dengan mengimbas suhu, menggunakan juga hand sanitizer, dan hanya untuk penerima vaksin lengkap sahaja dibenarkan masuk. Pemantauan penjarakan fizikal 1 meter, pemakaian kepada pelitup muka diwajibkan. Dan saya ingin mengingatkan kepada mana-mana ketidakpatuhan dan pelanggaran kepada SOP pembukaan rumah ibadat selain daripada Islam, SOP MKN iaitu Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 4, dan SOP industri kreatif bagi persembahan langsung yang akan kita maklumkan sebentar lagi, akan diambil tindakan di bawah pihak oleh pihak penguatkuasa di bawah Akta 342. Dan seterusnya, bagi 31 hari bulan Januari, hari Isnin, aktiviti makan keluarga. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut family reunion dinner lah. Aktiviti makan keluarga. Kenapa ni? Short. Dinner time. Wah, ni macam dah lapar semua ni Datuk Wee tengoklah. Dah lapar dah. Cik baik aku bagi sandwich sikit. Dan bagi pada 31 hari bulan Januari 2022 iaitu hari Senin adalah aktiviti makan keluarga. Mazwin, makan keluarga. Family reunion dinner. Dibenarkan makan keluarga, dibenarkan. Kalau kita ingat dulu masa PKP ada beberapa syarat yang kita letakkan, tapi pada kali ini Fasa 4 makan keluarga dibenarkan. Dan seterusnya pada 1 dan 2 hari bulan Februari, iaitu pada hari Selasa dan Rabu,
tahun baru Cina pertama dan kedua. Tadi 31 makan besar, reunion. Dan 1 hari bulan Februari dan 2 hari bulan Februari adalah tahun baru Cina pertama dan hari kedua. Bagi upacara sembahyang dibenarkan. Upacara sembahyang di rumah ibadat selain daripada Islam, tokong mengikut kepada SOP pembukaan rumah ibadat dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara iaitu Fasa 4 dibenarkan. Dan kemudian pada 8 dan 9 hari bulan Februari iaitu hari Selasa dan Rabu, kita benarkan aktiviti sembahyang khas Hokkien Clan. Bagi masyarakat Tionghoa ni, kalau dia suku dia panggil clan Hokkien, dia akan mula tahun baru Cina dia pada 19 pada 8 dia sembahyang pada malam tu 8 dan 9. Jadi 8 hari bulan hingga 9 Februari 2022 Selasa dan Rabu, sembahyang khas Hokkien Clan dibenarkan. Aktiviti sembahyang khas Hokkien di rumah ibadat selain daripada Islam mengikut kepada SOP pembukaan rumah ibadat bagi fasa 4 seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Kedua, dibenarkan aktiviti sembahyang khas Hokkien Clan di halaman rumah mereka. Di halaman rumah masing-masing, maknanya dalam kawasan rumah. Bukan luar daripada kawasan rumah, dalam kawasan rumah. Kalau luar daripada kawasan rumah, itu dah masuk dalam kawasan pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Jadi kita benarkan dalam kawasan rumah, bagi Hokkien Clan, mereka boleh adakan upacara sembahyang pada waktu malam mengikut kepada tradisi perayaan Tahun Baru Cina bagi Hokkien Clan. Dan seterusnya, pada 15 hari bulan Februari, hari Selasa, sembahyang Cap Gome, ni dah penutup dari Cina lah. Sembahyang Cap Gome dibenarkan. Sembahyang Cap Gome di rumah ibadat mengikut SOP pemulihan fasa 4 seperti yang saya sebutkan daripada awal tadi. Dan seterusnya, bagi aktiviti ziarah. Kalau dulu PKP kita hanya bagi kepada keluarga terdekat dalam radius 10 km. Dalam radius 10 km. Kalau yang lepas dalam 15-20 orang. Itu dulu time PKP. Dan pada kali ini aktiviti ziarah bagi sepanjang sambutan Tahun Baru Cina dari 31 hari bulan tadi makan besar kepada keluarga dan hingga kepada 15 hari bulan sehingga Cap Gome dibenarkan aktiviti ziarah. Dan bagi yang akan mengadakan jamuan, dia bukan open house, no open house dibenarkan. Tidak dibenarkan rumah terbuka, no open house. Jadi apa yang dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Kuartet dan juga oleh pihak Kementerian Kesihatan, jamuan tertutup Tahun Baru Cina ataupun kita panggil Chinese New Year Reception. Jamuan tertutup Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada mereka yang mendapat jemputan saja. Kedua, tidak dibenarkan kepada orang awam yang tidak mendapat jemputan untuk hadir ke jamuan tertutup Tahun Baru Cina. Dan ketiga, tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka. Maknanya open house, kita buka, orang tu dah habis makan, orang lain boleh datang, pusingan dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Jadi apa maksud tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka? Maksudnya no multiple sessions, only one session. Only one session. Maknanya kalau kita buat rumah terbuka, rumah jamuan tertutup Tahun Baru Cina, hanya mereka yang dijemput sahaja boleh hadir. Dan selepas habis mungkin apa juga aktiviti makan dan sebagainya, maka tidak dibenarkan bagi pusingan kedua pula tetamu datang. Tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan satu sesi pada satu kali jamuan tertutup Tahun Baru Cina. Dan bagi persembahan tarian singa, naga, ini ada tarian baru harimau Hainan. Bagi persatuan Hainan. Datuk Wee pun terperanjat dia dengan harimau.
persembahan tarian singa, naga, harimau bagi Persatuan Hainan dibenarkan dan tertakluk kepada SOP industri kreatif, iaitu di bawah persembahan langsung di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi dia ada di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia ni ada SOP, dan SOP ni SOP dia dan sangat detail kat dalam ni. Mungkin saya akan bagi edaran ni, kalau saya nak baca ni panjang sangat sampai ke belakang Datuk. So contoh saya bagi protokol aktiviti persembahan hanya kepada penonton yang lengkap dan sebagainya, vaksin, dan kemudian ada protokol pra aktiviti persembahan, ini bagi penganjur, ada SOP bagi penganjur macam kita tadi, ada SOP bagi pihak pengurusan rumah ibadat, ada juga SOP bagi pemilik premis macam kita tadi, bagi penganut, ada SOP bagi pengurusan rumah ibadat, ada SOP bagi penganut. Dan di bawah KKMM ni ada SOP bagi penganjur, ada SOP bagi pemilik premis, dan ada detailnya. Dan di bawah protokol aktiviti persembahan langsung, maknanya kalau ada apa-apa bentuk persembahan, ada juga SOP bagi penganjur, pemilik premis, termasuk penonton. Yang ini adalah SOP yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Jadi kepada mana-mana yang akan buat persembahan tarian singa, naga ataupun harimau, terpakai kepada SOP sektor industri kreatif di bawah persembahan langsung, iaitu di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Itu antara perkara-perkara yang ingin saya maklumkan, dan saya buka kalau ada soalan. Terima kasih. Sila Mazrin. For sure. Reunion dinner tak ada limit Tak ada limit on number of guests. Okey, reunion dinner ni biasanya Mazrin, dia akan melibatkan ahli keluarga saja. Ahli keluarga. Tak ada orang datang saja-saja ke rumah. Katalah rumah saya pun buat reunion dinner. Kalau rumah saya, adik-beradik je lah dengan anak-anak. Sama dengan Mak Datuk. Tak ada orang luar yang datang. Datang ketuk pintu, can we join your reunion dinner? Tak ada. Dia hanya khusus untuk keluarga. Dan bagi masyarakat Cina kita dah faham, reunion dinner is meant for family. For family members saja. Datuk, Ada Datuk nak tambah? Sila Datuk. Saya rasa perlu saya terangkan sedikit. Sebab reunion dinner ni sebenarnya kepada keluarga terdekat atau saudara mara yang terdekat. Jadi jarang sekali orang datang ke rumah, ketuk pintu, nak join sekali untuk reunion dinner. Jadi mungkin ada orang yang buat anggapan macam mana kalau orang datang. Waktu tu orang tak melawat. So waktu tu secara khusus untuk keluarga. Jadi ini bukannya isu bagi saya, suatu perkara yang menjadi tradisi adat resam kita, tidak merupakan satu isu pun. Jadi kita kena berjaga-jagalah, jaga SOP, itu saja yang diperlukan. Maknanya bagi masyarakat kaum Cina, kita dah faham dah, kalau reunion maknanya makan bersama dengan ahli keluarga. Ahli keluarga tu termasuklah adik-beradik atau sebagainya dalam perhubungan keluarga mereka. Satu, walaupun kita kata makan keluarga ni kita benarkan, tapi kita haraplah kepada keluarga-keluarga yang keluarga bagi masyarakat kaum Cina yang akan menyambut tahun baru ni, terutama yang akan menganjurkan makan keluarga ni, kita apply lah SOP. Jadi bila kita apply SOP tu, kita faham apa yang perlu kita lakukan, walaupun kita sedang makan bersama dengan ahli keluarga. Kerana di sini kita tak sebutkan bilangan, tapi biasanya kalau kita makan pun dalam satu meja je lah. Kerana mak, bapak, adik-beradik, mana anak-anak. Jarang kita pergi ke rumah-rumah keluarga kita yang lain, kecuali pada family kita saja. Okey. Lain ada? Yes, please. Betul nak tanyakan tentang yang tidak dibenarkan untuk open house, termasukkan syarikat dengan parti-parti politik. Okey, Datuk, sila. Saya rasa resepsi Tahun Baru Cina ini iaitu dalam keadaan tertutup. Macam di dewan, restoran, mereka boleh
mengadakan resepsi secara tertutup. Apabila disebut tidak dibenarkan secara berterusan, bergilir, ditukar-tukar ataupun dibuka jemputannya secara umum kepada orang awam. Itu maksudnya. Bermaksud invited guest. Bermaksud kita dah tahu hari ini saya panggil 40 orang makan. Tetapi tempat kapasiti duduk ni, kalau lazimnya sebelum COVID, dia boleh letak 100 orang dan sekarang jadi separuh. Ini SOP umum yang biasa digunakan. Jadi ada penjagaan jarak dan juga apa yang penting ialah kita mengikut SOP yang ditetapkan untuk fasa 3 ya, untuk fasa 4 untuk plan pemulihan negara ya. Itu yang penting. Dan satu lagi ialah kita syarikat ke, keluarga ke, ataupun mana persatuan dia nak buat secara tertutup. Seperti mana saya pernah menghadiri macam upacara mengangkat sumpah, dia tak besar, tetapi secara terkawal. Itu tidak ada isu. Sebab kita dalam peringkat fasa keempat. Jadi jangan salah anggap. Tapi yang open house bermaksud open invitation. Kita tak tahu siapa akan datang. Siapa dengar je boleh datang. Itu lain. Kerana kita nak mengekang jangan ada orang berebut masuk. Dan itu yang menjadi kebimbangan pihak berkuasa. Okay? Dan satu lagi, bila saya maklumkan tentang jamuan tertutup yang telah pun dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, mana dalam bangunan, dalam dewan, dalam restoran dan sebagainya, tapi bukan di kawasan tempat terbuka. Kawasan tempat terbuka di padang dan sebagainya. Dia dalam kawasan yang boleh kita kawal. Dan SOP yang saya sebutkan bagi jamuan tertutup tahun baru Cina ni, Chinese New Year Reception ini, pakai SOP MKN. Bukan SOP yang kami bangunkan. Pakai SOP MKN yang telah pun diumumkan di bawah Pelan Pemulihan Negara, bawah SOP fasa 4 untuk aktiviti sosial. Jadi kalau kita buka SOP MKN ni, bawa aktiviti sosial, ada dijelaskan seperti kenduri kendara, majlis sambutan perayaan, apa juga yang berkaitan, resepsi tadi kita sebut, jamuan tertutup tahun baru Cina, Chinese New Year resepsi, dibenarkan bagi individu yang telah lengkap menerima vaksin dan dia mesti mengikut kepada 50% daripada kapasiti ruang tempat yang nak diadakan jamuan tertutup itu dengan penjarakan fizikal. Maknanya kalau kita aturkan meja dalam dewan itu agaknya dalam dewan, meja itu pun perlu disusun mengikut penjarakan, dan pada satu-satu meja pun ada penjarakannya. Dan kalau meja besar biasanya kita ada 8 orang, kalau yang meja sedang tu ada 6. Jadi dia bergantung kepada keluasan meja dan dia terpakai penjarakan antara kita susun meja, dan dia terpakai penjarakan fizikal antara mereka yang dijemput untuk hadir dalam jamuan tertutup tahun baru Cina. Dan bagi jamuan tertutup tahun baru Cina ni di bawah SOP MKN, dibenarkan kepada individu yang telah pun menerima vaksin lengkap untuk membawa anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Yang ini bukan SOP saya, ini ialah SOP MKN di bawah aktiviti sosial. Jadi dalam kita menyediakan SOP kita ni, kita guna pakai SOP MKN di bawah aktiviti sosial. Okey, ada lain nak tanya? Datuk, nak tanya yang persembahan tarian singa tu dibenarkan, adakah dia juga akan dilakukan secara tertutup ataupun yang boleh melibatkan orang awam juga? Okey, sila Datuk. Saya rasa kalau kita merujuk kepada persembahan tarian singa ataupun naga yang telah dikeluarkan SOP-nya oleh pihak KKMM, jelas mengatakan bahawa dianya boleh dituntun, dan takkanlah mereka mengadakan tarian seorang-seorang, syok sendiri. Jadi memang ada dituntun. Tetapi oleh kerana kalau kita buat resepsi, dia hanya terhad kepada mereka yang dijemput, ya.
Bermaksud apabila menyambut tetamu, dia boleh buatlah sedikit tarian. Kemudian nak buat dalam keadaan tertutup, enclosed area, dalam dewan pentas, dia boleh buat. Tak ada isu. Jadi maksudnya ialah ada perbezaan sebelumnya. Dan sekarang pun untuk musim berjelang Tahun Baru Cina ni, banyak shopping center yang mereka adakan tarian, dan tetapi mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM. Itu tidak menjadi isu. Seperti mana yang saya katakan, kita dalam peringkat fasa keempat tempoh plan pemulihan negara. Jadi itu memang boleh. Tidak janggal, dia boleh diadakan, dan tetapi dalam keadaan yang terkawal. Ya, seperti yang kita katakan. Saya tak suka pakai kataan tertutup. Kerana kalau majlis tertutup Tahun Baru Cina ni macam dia tak berapa sedap bunyi dia. Resepsi Tahun Baru Cina. Okey, dibuat dalam keadaan enclosed area. Saya rasa itu lebih cantik dari segi penggunaan bahasa lah. Tentang soalan yang ditanyakan tadi, dia akan pakai SOP di bawah sektor industri kreatif yang saya sebutkan tadi, di bawah KKNN. Jadi kalau ada persembahan dan sebagainya, dia terpakai kepada SOP yang berkenaan. Saya cuma nak kata satu, iaitu tarian harimau ni, kebetulan tahun ni adalah tahun harimau. Mengikut tradisi wilayah Hainan di China, mereka mempunyai satu warisan yang memang terkenal lebih daripada 300 tahun. Mereka ada tarian harimau. Jadi kalau sebelumnya jarang kita dengar tarian harimau, tapi kalau kita boleh buat Google, kita faham bahawa itu satu budaya klan Hainan. Dan kebetulan menteri akan dijemput pada 21 oleh Tian Hao Temple untuk upacara ini. Jadi kebetulan tahun ni kita menyambut tahun harimau, maka sudah tentulah dari segi orang yang nak sambut tahun harimau ni, mungkin mereka akan gunakan di mana dia serasi dengan tahun yang diraihkan. Jadi saya rasa kita nak jelas. Nanti orang tanya apa ni, mungkin ada yang tak tahu. Tapi memang budaya ni ada di negara China, dan kebetulan ada persatuan yang nak membawa persembahan tu ke Malaysia. Ya? Persatuan Hainan. Mungkin tadi perkataan tadi Datuk kita tukar jamuan tertutup Tahun Baru Cina, kita tukar kepada resepsi Tahun Baru Cina. Ya, resepsi Tahun Baru Cina. Okey. Mas Bin? Ya. Mana tu? Mananya? Belakang. Itu Rafidah, yes please. Okey, Datuk, tadi pasal yang makan besar tu, kita tahu kalau Tahun Baru Cina kan ada aktiviti lain, contohnya main mercun dan kadang berjudi dan sebagainya. Adakah benda tu dibenarkan? Walaupun among the family members yang rapat. Ini bukan bidang kuasa Kementerian Perpaduan Negara. Ini bukan bidang kuasa kita. Sebab dia ni kita sediakan SOP macam mana nak raih, dia nak buat apa pada jam pukul 12 tu, terpulang pada masing-masing lah, mengikut lunas undang-undang. Itu rekomen saya. Lain ada? Ada lain? Yes. Tentang dinner reunion tu, ada tak terhad kepada aunty uncle, anak saudara? Kepada keluarga lah. Saya boleh terangkan dalam bahasa Cina senang sikit. Sebab perkataan tu digunakan nanti, sebab budaya, orang tidak faham. Saya tak akan pergi tengah orang tengah makan, sebab itu adalah tuan fan. Bermaksud kita sebagian berkeluarga, kita duduk bersama. Kecuali dalam satu keadaan kekasih dia yang nak kahwin, dia bawa jumpa mak bapak. Itu dalam keadaan itu. Tapi kita tak sampailah kata dia tak boleh, sebab dia memang akan jadi sebahagian daripada keluarga, tunang dia dan sebagainya. Jadi tidaklah berlakunya orang beria-ia sangat bila orang ada satu family reunion, dia datang, dia sebru makan. Tidak. It will not happen. Ya? Itu lebih jelas. Nanti saya terangkan sedikit dalam bahasa Cina, senang sikit. Faham? Okey. Faham Dia dah kahwin belum? Bawa your girlfriend. Go for the reunion dinner. Bawa. Kenalkan dengan mak bapak. Because we will be part of the family also. Ada. Kalau dia tanya tu memang dia ada niat lah. Okey, ada lagi nak tanya? Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Kasiong ada ini, boleh jelaskan detail sikit lah. Tentang apa konten tahun baru itu. Saya hari ni bentangkan SOP. Tapi kalau nak tanya detail what will happen and what not, dan Datuk boleh jelaskan sikit. Ada yang nak tanya? Sila. Ada?
Mazwin, you have many questions normally. Ada soalan hari ni? Mazwin? Okey. Nanti ya. Sila, kalau tak ada Datuk boleh.